Assalamualaikum. Apa khabar? Saya harap semua sihat-sihat belaka. Hari ni hari ke-berapa dah PKP, saya tak kira pun. Tapi sebelum tu, seperti biasa, sila like, subscribe dan share saya Dok Mac Teddy dekat Facebook, YouTube dan Instagram. Okay, so pagi ni kita cerita pasal apa? Pasal buang tebiat. Tu dia, buang tebiat. Orang Kedah panggil buang tebiat lah. Dia buat benda lain daripada biasa dia selalu buat. Tu kita panggil buang tebiat. So buang tebiat ni ada yang positif, ada yang negatif. So hari ni saya cerita benda yang positif lah. Sebab apa? Bila kita tengok sejak daripada awal tahun 2020 sampai lah ni, kita diduga dan diberi cabaran yang hebat, iaitu COVID-19. Ada ramai yang kehilangan pekerjaan, ada ramai yang kekurangan ataupun dipotong pendapatan bulanan, ada juga yang kehilangan ahli keluarga, ada juga yang dibebani dengan masalah banjir, ada juga yang dibebani dengan masalah kerja, ada yang mungkin tak ada tempat nak tinggal. Benda-benda macam ni membawa impak yang negatif pada diri kita dan membawa perasaan negatif kat kita lah. Okay? So penting untuk kita ubah kita punya minda, ubah kita punya mindset jadi lebih positif. Kan tu cerita dia. So nak ubah kita punya mindset, nak ubah kita punya perspektif jadi lebih positif ni, kita kena buang tebiat sikit lah. Okay, tu cerita dia. Sekarang ni kita nak kena buang tebiat, buang tabiat lama lah. Tu bahasa bakunya, kita buang tabiat ataupun buang kita punya habit yang lama, kita convertkan masuk habit yang baru. Alright kan. So saya akan share beberapa tips macam mana kita nak masukkan apa ataupun nak start habit yang baru untuk ganti tabiat yang lama yang tak bagus tu. Okay? So sebenarnya kita, kalau kita nak selalu positif, kalau kita nak jadi orang yang positif, kita nak minda kita positif, dia adalah benda yang memerlukan kita buat dengan aktif, perlukan tenaga. Sebab apa? Sebab macam saya cakap sebelum-sebelum ni, kita punya otak ni dah memang di hardwired, dah memang diprogramkan untuk ada negativity bias. Okay, positivity bias tu kita kena create, kita kena buat, kita kena cipta sendiri. Sebab apa? Sebab daripada kita kecil sampailah kita besar, kita dah ditanam dalam minda kita ni benda yang negatif-negatif saja. Okay dah, lalu dah dekat tu kan. Okay, now hari ni saya nak share 3 ataupun 4 tips dulu. Okay, so yang pertama, tips yang pertama macam mana kita nak selalu positif. Simple je. Yang pertama, kita cuba tengok benda yang baik dalam perkara yang buruk yang berlaku. Kalau cakap orang putih ni, dia kata look for the good in the bad. Look for the good in the bad. Alright. So bila makna kata kita tengok benda yang baik dalam perkara yang buruk tu, dia sangat-sangat memerlukan kita punya penglibatan kita secara aktif lah. Sebab ialah bila kita dah berlaku sesuatu yang buruk kat kita, berlaku sesuatu yang negatif kat kita akan fokus kat benda yang negatif tu. So kita dengan aktifnya, kita perlu fikir benda yang baik dalam perkara yang negatif ni. Contoh macam mana? So benda yang kita nak kena tanya ni, kita tips je, saya bagi dua benda. Yang pertama, you tanya kat diri you, cuba apakah benda satu ataupun dua ataupun tiga benda yang baik daripada apa yang berlaku ni, untuk trigger diri kita untuk berfikir dengan aktif. Soalan yang kedua yang you tanya, apakah opportunity, apakah peluang yang ada pada aku dalam situasi ni, supaya kita boleh twist benda negatif tu jadi positif. Contoh paling senang, pernah berlaku kat saya.
tayar kereta pancit pagi-pagi nak hantar anak pergi sekolah, kan? So cuba bayangkan situasi dia macam ni. Bangun pagi, tengah kalut-kalut nak siap hantar anak pergi sekolah, kita pun nak pergi kerja. Keluar rumah, tengok tayar kereta pancit, tak keluar rumah lagi, dalam kawasan rumah, kan? Lepas tu kita dah tensionnya, pagi-pagi dah lambat, dah tayar pancit pula, nak buat apa semua ni, kedai tak buka lagi apa semua. Lepas tu anak saya dia trigger senang, dia kata, "Oi, nasib baik pancit kat rumah, kan? Tak pancit tengah jalan." Nampak tak? So kat situ kita kena tanya diri kita, ni kalau kita pancit kat rumah, yang pertama selamat. Tak pancit atas jalan raya. Kalau pancit atas jalan raya tengah bawa laju-laju, dah tergolek dok habis dah, jalan masuk hospital. Lepas tu yang kedua, pancit kat rumah selesa. Anak pun tak payah kalut-kalut, boleh tunggu dalam rumah dulu. Kita pun boleh tunggu kat rumah dulu, sementara kedai tayar nak buka, kan? So benda-benda macam ni kita kena tengok. Kita kena ajak diri kita untuk berfikir dengan lebih positif. So look for the good in the bad. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, kita kena cipta, kita kena reka, kita kena pastikan kita punya environment, kita punya kehidupan kita ni dilingkupi oleh benda-benda yang positif. Okey. Kenapa? Ni benda lagi satu benda saya tension juga ni. Tension, tak tension mana pun. Yang saya geram sikit. Pasal apa? Pasal kita ni dah dihujani dan dah dimomokkan dengan benda-benda social media, dengan surat khabar, dengan berita. Okey. So berita-berita, surat khabar, Facebook anda, Instagram anda, TikTok anda punya Instagram, you kena berhati-hati, sangat berhati-hati. Sebab apa? Sebab benda apa yang you baca dalam tu, benda apa yang you tengok dalam tu akan mempengaruhi you punya pemikiran. Kalau you asyik tengok benda orang komplain, asyik tengok orang duk maki hamun, asyik tengok benda yang negatif, benda tu lah yang akan tanam dalam kepala otak you. Benda antara dua telinga ni. So why not? Kenapa tak kalau you tengok benda-benda yang positif, benda-benda yang boleh bagi inspirasi dekat you, benda-benda yang boleh naikkan semangat you, benda-benda yang boleh buat you berfikir menjadi orang lebih baik. Itu lebih baik. Contoh macam saya ni, bukan nak kata lah surat khabar ni boleh kata 80% tu memang cerita benda buruk sajalah. Orang tu accident lah, orang ni meninggal lah, orang tu kena tangkap lah, apa benda semua. Tapi hal-hal kebaikan orang yang berjaya, orang yang buat baik, sangat-sangat jarang dia cerita. Pasal apa? Ni lagi satu lah, negativity bias tu lah. Orang lagi suka nak tengok benda yang tak elok jadi daripada benda yang elok jadi. Tu problem juga tu. Okay. So macam saya sendiri, saya dekat 4-5 tahun aku tak beli surat khabar. Surat khabar tak tengok, tak baca. TV berita pun saya tak tengok. Selalunya memang saya tak tengok lah berita ni. Tapi macam mana saya keep up to date? Yelah, ada saya ramai juga pakcik-pakcik bawang, kakak-kakak bawang duk cerita kat saya, input-input kan. Tu dapatlah tahu sikit-sikit. Kita takat ambil tahu je lah, kan. So tu yang kedua. Kita create environment yang positif untuk diri kita. Tu tips yang ketiga untuk hari ni. Go slow and steady. Go slow and steady. Bro, hidup kita ni walaupun tak lama, tapi kita kena take it slow lah. Sebab kalau kita tengok environment kita sekarang ni, kita punya perjalanan kehidupan dekat dunia ni, kita punya culture, kita punya environment dia dah lebih kepada fast pace punya environment. Orang asyik nak laju kan, sampai kita pun terpaksa terikut-ikut. Tapi saya nak cakap kat sini, buanglah terbiak tu sikit. We go slow and steady. Sebab bila you go slow and steady, you akan lebih tenang, you akan lebih relax. Bila you tenang dan you relax ni, you akan lebih senang untuk berfikir dengan lebih positif. Sebab kalau you asyik laju, you fast pace, you akan stress selalu tau. Asyik stress lah, yelah, nak buat cepat kan. So you akan buat banyak fikir negatif. So bila you stress tu pun dah punya negatif dah tu. So you akan jadi lebih negatif
fikir benda buruk banyak lah. And dalam bila makna saya kata go slow and steady ni bukan nak kata jadi mandom orang Kedah tahu lah mandom. Kalau bahasa baku nak kata apa, lembab. Lembab. Jangan jadi lembab lah. Bukan lembab. Kita take your time. So maksudnya even though kita sometimes kita kena buat benda laju, tapi take your time untuk admire the nature. You tengok keindahan alam, you relax, you berhenti, you slow down, rasa kesedapan kopi yang you minum, rasa kesedapan, enjoy kesedapan makanan yang you makan, enjoy masa bersama dengan kawan-kawan, enjoy masa bersama dengan anak-anak, dengan keluarga, kan? So itu yang paling penting. Go slow and steady kat situ. Alright. Jangan nak minum kopi pun terus habis sekali minum terus nampak kerja, kan? Relax lah. Slow down lah bro, kan? Okay. So tu hari ni perkongsian saya pagi ni. 3 aja dulu. Okay. So kita jumpa lagi, InsyaAllah. So harap perkongsian membantu. Assalamualaikum.